Kita intro dulu. La 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 la. Fuh, anak-anak papa, punyalah mereka ini ketandusan isu bila Vincent Tan tiba-tiba menyaman MOF berkenaan dengan tender Sepangko 700 juta. Meremut mereka minta saya ulas, konon-kononnya Muhyiddin sakau lagi. Tak ada masalah, saya akan ulas, tapi dengan syarat anak-anak papa jangan kepanasan telinga pula ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ni sebenarnya tengah bersiap-siap hendak pergi ke Dewan Perniagaan Melayu Malaysia untuk menghadiri sidang media oleh pembela berkenaan dengan kenyataan Ketua Hakim Negara iaitu Yang Amat Mulia Tengku Maimun, di mana beliau telah menyatakan sistem kehakiman negara kita ini tercemar kerana perbuatan pihak-pihak yang tertentu yang tak ada kena-mengena dengan sistem kehakiman. Tapi tak apa, sekarang kita nak ulas berkenaan dengan dakwaan konon-kononnya berlaku sakau lagi sekali di zaman Muhyiddin Yassin, iaitu bila tender untuk membekalkan kenderaan kerajaan yang pada asalnya telah dianugerahkan kepada Berjaya Nazar Sdn Bhd yang di bawah Tan Sri Vincent Tan tiba-tiba dibatalkan zaman Muhyiddin Yassin dan diberikan kepada Sepangko dengan jumlah bidaan yang 700 juta ringgit lebih tinggi. Dan benda ini sebenarnya didedahkan oleh Vincent Tan sendiri apabila beliau membuat kenyataan beliau akan menyaman Kementerian Kewangan berhubung dengan hal ini. Sedikit backstory tuan-tuan dan bos sekalian. Pada tahun 2019 ketika pentadbiran Tun Dr. Mahathir selaku Perdana Menteri yang ke-7, ketika itu Berjaya Nazar telah memenangi bidaan untuk membekalkan kenderaan kepada kerajaan dengan satu jumlah bidaan. And then kemudiannya 3 bulan selepas kerajaan bertukar, LOI yang telah ditandatangani bersama-sama dengan Berjaya Nazar itu telah pun dibatalkan oleh Kementerian Kewangan dan tender tersebut telah dianugerahkan kepada Sepangko Sdn Bhd yang telah diketuai oleh Tan Sri Robert Tan dengan jumlah bidaan yang 700 juta ringgit lebih tinggi. Dalam erti kata lain, kerajaan terpaksa membayar lebih 700 juta ringgit lagi banyak kepada Tan Sri Robert Tan untuk mendapatkan pembekalan kenderaan kerajaan tersebut. Dan baru-baru ini Vincent Tan telah mengumumkan mereka akan menyaman Kementerian Kewangan berhubung dengan penambatan kontrak pada tahun 2020 itu. Di sinilah anak apa-apa minta saya ulas. Konon-kononnya tengok zaman Muhyiddin sakau lagi sebagainya. Kenapa tender banyak diberikan kepada syarikat Robert Tan? Kenapa dibatalkan tender jauh lebih murah? Adakah berlaku sakau dan macam-macam lagi lah. Pertamanya tuan-tuan sekalian, saya menyokong 100% SPRM menyiasat perkara ini dan difahamkan SPRM telah pun membekukan akaun Tan Sri Robert Tan untuk membantu siasatan berkenaan dengan hal ini. Bagi saya, siapa pun yang salah mestilah disiasat dan juga dihukum sewajarnya. Tak kira orang tu orang Perikatan Nasional, tak kira orang tu orang Pakatan Harapan, tak kira siapa. Wa ima kalau Tuan Guru Haji Hadi sekalipun melakukan rasuah katakan, maka dia juga patut disiasat. Tetapi sebelum kita nak jump to conclusion tuan-tuan dan sekalian, ada beberapa persoalan yang ingin saya bangkitkan. Yang pertamanya tuan-tuan, benda ini dikatakan telah ditamatkan oleh Kerajaan Muhyiddin pada tahun 2020, 3 bulan selepas mereka mengambil alih kerajaan. Mereka ambil alih kerajaan bulan Februari. Bermaksud benda ini ditamatkan pada bulan Mei 2020. Kenapa sekarang 2024 dekat 4 tahun daripada peristiwa itu baru Vincent Tan tiba-tiba nak saman benda ini? Kenapa tak saman lebih awal? Kenapa tak saman tahun 2021 ketika zaman Ismail Sabri? Kenapa nak saman sekarang ketika Anwar menjadi Perdana Menteri? Dan perlu juga kita ingatkan tuan-tuan sekalian, yang memberikan tender ini whatsoever bukannya Muhyiddin. Muhyiddin tidak ada kuasa untuk bagi tender selaku Perdana Menteri. Nak luluskan projek ke, nak luluskan apa ke berkaitan dengan kewangan kerajaan, Muhyiddin tak ada kuasa. Yang ada kuasa ialah Menteri Kewangan dan Menteri Kewangan sahaja. Kerana itulah tuan-tuan sekalian, Vincent Tan dia nak saman Kementerian Kewangan. Dia tak saman Kerajaan Malaysia. Sebab yang meluluskan tender atau membatalkan tender ini cumalah Menteri Kewangan. Dan Menteri Kewangan zaman Muhyiddin Yassin ialah Tengku Zafrul. Dan sekarang ini Tengku Zafrul masih lagi berada dalam kabinet selaku Menteri MITI. Jadi kenapa anak-anak papa tak tanya sendiri kepada Tengku Zafrul? Yang ini kita pelik tuan-tuan sekalian. Banyak kali Tan Sri Muhyiddin cuba dikaitkan dengan sebarang bentuk rasuah berkenaan dengan tender lah, program-program kerja seperti Jana Wibawa dan sebagainya. Sedangkan semua program ini adalah di bawah Kementerian Kewangan. Yang dihadapkan dekat mahkamah Muhyiddin, yang disiasat Muhyiddin. Kenapa tak siasat Menteri Kewangan? Sedangkan Menteri Kewangan itulah yang berkuasa berkenaan dengan pemberian tender dan apa sahaja benda berkaitan kewangan kerajaan. Itu fakta. Dan Muhyiddin tidak pernah masuk campur tentang hal-hal tersebut. Itu yang kita pelik tuan-tuan sekalian. Jadi kepada mereka yang dok tanya saya berkenaan dengan Sepangko ini, saya ulang lagi sekali. Saya setuju siasatan diadakan dan hukum mereka tidak ada kompromi. Tetapi kalau nak bertanya, tanya pada orang yang betul. Kalau nak tunding jari pada orang yang betul. Dalam kes ini, anda patut tanya kepada Tengku Zafrul. Anda patut tunding jari pada Tengku Zafrul kerana beliau ialah Menteri Kewangan. Muhyiddin bukan macam Anwar. Dialah Perdana Menteri, dialah Menteri Kewangan. Emotional damage.
Muhyiddin dia tidak masuk campur urusan kewangan negara kita ini. Dia serahkan kepada Tengku Zafrul untuk menguruskan berkenaan kewangan, termasuklah pemberian kelulusan dan juga pembatalan tender. Jadi kita harapkan kepada SPRM, kalau nak siasat silakan, tak masalah, siasat Tengku Zafrul. Tanya dia. Tetapi jika ada anak apa-apa duk nak buat hujah, oh itu zaman Muhyiddin, dia Perdana Menteri, mestilah dia berkuasa. Anda kena faham, Muhyiddin Yassin tak gila kuasa. Dia tahu separation of power. Dia tahu tugas beliau hanyalah sebagai Perdana Menteri untuk susun atur, dan apa saja berlaku kementerian, beliau tak ambil tahu. Dong tak masuk campur. Tetapi itulah, anak-anak apa-apa ini saya tahu. Mereka ini umpama macam seorang yang terdampar dekat padang pasir, yang tidak ada sebarang bekalan makanan, yang sudah habis bekalan air, dan dia nampak walaupun setitik air ataupun mungkin seekor cicak dekat tengah padang pasir, dan lapar-lapar tu terdesak dah makan juga cicak itu sebab dah terlampau lapar sangat, tak ada makanan lain. Kesian. Macam ini jugalah dia, kerana tidak ada isu. Tengok-tengok Vincent Tan keluar selepas 4 tahun benda ini berlaku, tiba-tiba nak saman MOF, dan mereka pun bila nampak isu ini, mereka jaja semahu-mahunya. Tetapi jangan risau, rakyat Malaysia ini bijak-bijak belaka. Mereka tahu mereka tidak akan terus jump to conclusion. Sebab itulah berita pasal Sepangkok ni tak meletup sangat masalahnya. Hanya cuba dimainkan oleh anak apa-apa, tapi macam tak ada momentum sebenarnya. Tetapi saya ulas juga demi untuk memenuhi permintaan mereka yang minta saya ulas, supaya saya tidaklah dianggap sebagai seorang yang berat sebelah. Tetapi macam saya katakan tadi, kalau ada anak-anak apa-apa yang bernanah dengan ulasan saya ini, kerana saya menyatakan perkara yang betul dan tepat, maka itu suka hati korang lah, lantak korang dekat situ. Kalau tak puas hati sangat, jawab soalan ini, baru kita sembang. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?